kita telah pun dapat partisipan seramai 69 orang. Okey, tuan-tuan dan puan, saya mulakan webinar kita pada malam ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam Aidilfitri saya ucapkan kepada rakan-rakan BHG yang bersama-sama kita pada malam ini. Tahniah kami ucapkan kepada anda kerana sudi bersama dengan webinar ini dan anda sanggup menggadaikan malam minggu anda, menggadaikan macam emas menggadaikan malam minggu anda untuk bersama-sama tim BHG mendengar amanat-amanat terbaru, mendengar perkongsian-perkongsian terbaru daripada senior merchant kita ataupun founder BHG yang paling mantul di pasaran, iaitu Puan Emily Abdullah ataupun lebih mudah kita panggil sebagai Kak Emi lah. Dan tuan-tuan dan puan, malam ini seperti yang telah pun kita maklumkan lebih awal, kita ada tajuk yang sangat menarik, bagaimana menggandakan emas yang ada dalam simpanan kita dengan kaedah rahsia BHG. Kaedah ni memang kaedah yang telah pun di-apply oleh Kak Emi dan juga telah pun mendatangkan keuntungan kepada Kak Emi, dan saya sendiri pun baru buat cuba petang tadi, dan alhamdulillah melalui kaedah yang Kak Emi kongsikan, saya nampak kita boleh pergi lebih jauh dalam quantum metal dan juga dalam projek simpanan emas bernilai serendah RM10. Dan untuk tuan-tuan dan puan, anda hanya perlu mengikuti apa-apa saja perkongsian, apa-apa saja maklumat yang akan dikongsikan oleh kita nak panggil leader lah, kita panggil founder BHG, iaitu Kak Emi, dan juga mungkin ada perkongsian-perkongsian yang dibawa oleh rakan-rakan kita yang lain. Okey, terlebih dahulu saya ucapkan selamat datang kepada semua. Dan kepada rakan-rakan yang baru, mungkin anda perlu dan fokus yang lebih untuk anda dapatkan maklumat-maklumat yang paling asas bersama BHG, dan juga kepada mungkin ada rakan-rakan kita yang bergelar introducer baru je dapat status introducer, anda perlu dapatkan ataupun anda perlu cari maklumat yang lebih detail melalui introducer ataupun dealer-dealer yang telah pun mendaftarkan anda dalam projek simpanan emas bersama BHG. Okey tuan-tuan dan puan, untuk tidak membuang masa, Kak Emi telah pun bersedia di talian, dan untuk itu tuan-tuan dan puan, saya dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan Kak Emi kita untuk mempersembahkan presentation pada malam ini. Dah lama tak mempersembahkan ni, dah lama tak buat live. Jadi minta Kak Emi kongsikan apa saja yang perlu kami pelajari malam ini tentang kaedah-kaedah rahsia bersama dengan quantum metal 9. Untuk itu dengan segala hormatnya saya mempersilakan Puan Emily Abdullah. Silakan. Okey, Assalamualaikum semua. Terima kasih pada Tuan MC kita dan terima kasih kepada semua yang telah hadir pada malam ini. Rasanya belum terlambat lagi untuk Kak Emi nak mengucapkan selamat Hari Raya, dan untuk yang menyambut Raya 6 pada hari ini, okey, selamat Hari Raya. Dan okey, bersama kita sekarang kita ada, tak pasti Kak Emi rasa dalam 80 lebih orang. Dan Kak Emi minta jasa baik untuk sesiapa yang belum off handphone tu, tolong off handphone, tolong off mic dia. Yang pertama tolong off mic. Okey. Yang kedua, Kak Emi nak minta tolong jangan share screen semasa Kak Emi share screen ni. Okey. Okey, minta pertolongan tersebut. Okey. Sebelum tu Kak Emi perkenalkan diri Kak Emi. Okey. Encik Ramli ya. Encik Ramli mungkin mic tak off lagi tu. Baik. Okay. Tolong off Encik No, tolong off mic. Saya minta tolong sebab kalau tidak dia akan mengganggu. Okey. Dia akan mengganggu orang lain dan dia akan mengganggu presentation saya juga. Okey. Terima kasih semua. Okey, untuk kita bermula, Kak Emi mula-mula nak perkenalkan diri Kak Emi.
Okay, nama Kak Amy adalah Emily Abdullah. Okay, Kak Amy sekarang berada di Kemaman, Terengganu. Okay, dan Kak Amy adalah Senior Merchant untuk Quantum Metal dan juga founder kepada grup BSG, Bullion Savers Group. So, sebelum kita bermula, Kak Amy rasa memang ada ramai juga ahli baru di dalam ni. So, kita akan start presentation kita dengan pengenalan tentang syarikat. Lepas tu kita akan share pula tentang produk-produk syarikat. Dan seterusnya Kak Amy akan share satu lagi strategi yang Kak Amy baru jumpa. Yang Kak Amy dah, bukan hanya baru tapi Kak Amy dah implement dah cuba dah. Dan Kak Amy dapat dia akan memberi keuntungan kepada kita. Okay, so yang tu yang strategi yang Kak Amy nak share dengan you all. Sebab kita kat sini, kita dalam keadaan ekonomi yang gawat macam ni dengan PKP ni semua, definitely kita nak dapat extra money. So, walaupun kita boleh dapat save here and there, a little bit here, a little bit there, tapi dia akan sangat-sangat menolong kita. Okay, in the long run dia akan sangat menolong kita. So that is apa yang kita cuba buatlah di sini. Kita akan cuba keep on improvising, cuba memperbaiki lagi apa benda yang kita boleh untuk orang ramai, especially dalam grup BSG ni ya. Okay, so first kami akan share tentang ya. Kami akan share tentang company dulu. Okay. Okay. So nampak ya skrin Kak Abby sekarang. Okay. Ini adalah website company. Siapa company ni? Company ni adalah Quantum Metal Sdn Bhd. Satu company Malaysia, bukan luar negara ya, company Malaysia yang beribu pejabat di Penang, di Pulau Pinang. Okay? Di atas pulau sendiri. Okay. So, ini adalah website company yang mana dalam website company ni, website dia www.quantummetal.com. Okay. So, bila kita dah login, ini yang kita akan nampak. Okay. Yang ni kita akan nampak front page dia. Dan di bawah sini ada company's profile. Okay. Company's profile, dan di bawah company's profile kita boleh nampak Syariah Advisor. Siapa Syariah Advisor kita adalah ISRA. ISRA ni adalah satu panel syariah di bawah Bank Negara Malaysia sendiri. Okay. So, ISRA telah memberi syariah compliance ni kepada semua produk-produk kita. So, Quantum Metal dia ada 3 produk, iaitu Gold Storage Account, Gold Advance Account dan Gold Leverage. So, tiga-tiga dah dapat syariah compliance daripada ISRA. Dan IOFI. IOFI adalah satu pula badan syariah antarabangsa yang beribu pejabat di Bahrain. So, kami juga telah mendapat pengiktirafan antarabangsa daripada IOFI. Selain daripada di Malaysia, sebenarnya Quantum Metal dah dikenali di seluruh dunia. Dah diregister di World Gold Council. Okay? So, kita boleh pergi ke website World Gold Council dan di situ kita boleh nampak selain daripada Quantum Metal, bank-bank yang Quantum Metal bekerjasama ada disenaraikan di situ. Okay, sebab kita semua ada syariah compliance. Okay, our business partner kita ada Angkasa. Kita bekerjasama dengan Angkasa. Kita bekerjasama dengan Koperasi Asia ataupun ACO, Asian Cooperative, dan Arana Tekun. Selain daripada itu, bersama dengan bank seperti Bank Muamalat, Affin Bank, dan kita mendapat emas kita daripada Perth Mint Australia. Okay. Kenapa Perth Mint Australia? Kenapa tidak lain-lain yang pengeluar emas? Sebab Perth Mint Australia ni sebenarnya dia dah beroperasi dah beratus tahun dan kepunyaan kerajaan Australia Barat. So that means bila dia kepunyaan kerajaan, emas yang dikeluarkan tu memang berkualiti. Okay? So bila berkualiti tu meaning to say kalau emas tu dia declare 1 gram, memang is 1 gram. Dia takkan kurang daripada tu. And then kalau dia declare purity dia 99.9, memang is 99.9. Okay? So it's no less than that. Sebab itu, kalau kita bawa emas Perth Mint ni keluar negara,
Dan kalau kita nak jual tu, yang pembeli tu takkan banyak soalan sebab dia tahu purity emas tu. Okay? So, sebab itu kita ambil dengan Perfmin. And tempat simpanan emas kita di mana? Kita simpan di Brings Global Services di Singapura. Kenapa Singapura? Sebab di Malaysia kita tak ada tempat simpanan. Brings belum ada lagi tempat simpanan seperti simpanan di Malaysia, tapi akan datang. Okay? So, bila kita simpan emas kita di Brings Global Services di Singapura, siapa yang memastikan bahawa emas tu ada? Okey, penasihat syariah di bawah ISRA, mereka lah yang pergi audit, mereka lah yang pergi cek untuk memastikan bahawa emas fizikal ni betul-betul wujud dekat situ. Sebab itu kami mendapat syariah compliance tu, sebab dia memastikan bahawa setiap ringgit yang kita bank in kepada syarikat dilakukan pembelian emas fizikal. So don't worry about ada atau tidak emas tu ke tidak. Yes, ada. Penasihat syariah sendiri yang dah audit benda tu. And di bawah sini My Gold Eye adalah aplikasi kami. Okay. So semua ahli quantum metal harus download aplikasi My Gold Eye sebab ia amat user friendly. Untuk you all nak buat GSA, nak buat GAA, untuk nak buat deposit, nak withdraw, sangat-sangat user friendly My Gold Eye apps ni. Okay. So, selain daripada itu, kita nak kenali company, kita pergi ke company's profile. Klik this company's profile ni. Okay. Okay. Kita boleh baca di sini. Terang ditulis di sini Quantum Metal registered 30 Julai 2012 with a paid up capital of 10 million ringgit. Okay, so dia bukan syarikat yang baru. Syarikat daripada 2012, paid up capital sebanyak 10,000 ringgit and one of the largest bullion distributor in Malaysia. Itu yang kita tak tahu. Kita sangkakan siapa tu Quantum Metal? Company yang baru nak bermula ke? Kecil lagi ke? Tapi sebenarnya Quantum Metal is one of the largest distributor di Malaysia. Okay? Dan dia membekalkan emas, okay, kepada government bodies, badan-badan kerajaan, kepada banks, kepada financial institution, kepada merchants dan kepada individual dealers. Okay? So, selama ni daripada tahun 2012 hingga ke tahun 2019, syarikat hanya membekalkan emas kepada banks, kepada peniaga-peniaga, kepada kerajaan sehinggalah tahun akhir 2019. Barulah syarikat Quantum Metal ni dibuka produk-produk dia kepada public, kepada mass market. Okay, sebab itu barulah orang kenal siapa tu Quantum Metal selepas tu. Sebelum ni orang tak kenal sebab bisnes dia adalah B2B, business to business. Okay? Konsep dia adalah B2B. Okay. So di sini juga dia ada dikatakan initiate the link up between local bank and international bullion supplier including Perfmin. Di sini dia ada nyatakan bahawa minta tolong siapa yang kalau baru join ke apa, minta tolong offkan mic ya. Sebab dia akan mengganggu orang lain. Okay. Okay. So di sini seperti yang Kak May bagi tahu tadi, kami adalah authorized distributor untuk Perfmin Australia. So di Malaysia ada 5 authorized distributor. So our leadership siapa tuan Kak Amy mute tu. Oh sorry, berapa lama dah Kak Amy mute, sorry. Dah lama ke Kak Amy mute atau baru lagi? Baru 2 saat je. Okay, thank you. Lepas bagi warning tadi. Okay. So di bawah ni adalah Haji Kamari bin Zaman, adalah chairman kepada Quantum Metal, chairman kepada Bank Persatuan dan juga non-executive director kepada Permodalan BSM Berhad. Beliau juga merupakan seorang bekas pengarah di Bank Negara Malaysia.
So di sini kita ada orang dalaman yang bekas pekerja, seorang pengarah di bank negara yang banyak memberi nasihat kepada quantum metal. So we are going to the right way. We are doing the legal business semua kat sini ya. Okay, so untuk orang lama, yes, memang somebody will keep on kata benda yang sama because kita ada orang baru di dalam ni, so we have to keep on repeating because orang-orang baru nak tahu lagi tentang info-info ni. So back to home semula. Okay, so kita dah nampak, and di sini pun kita akan nampak Gold Storage Account bercerita tentang our Gold Storage Account. Okay, tentang how much is the sell price, berapa harga harga company beli, harga company jual, dan berapa harga LME. Harga LME adalah London Metal Exchange. Dan di sini juga untuk sesiapa yang berminat nak beli physical gold, boleh klik di bullion gold. Okay. Bullion gold adalah harga physical gold, yang mana harga physical gold adalah berbeza dengan harga what you call this digital gold. Sebab physical gold ni dia melibatkan minting, dia ada premium charges dia. So di sini dia ada harga-harga dia untuk daripada 1 gram hingga ke 1000 gram ataupun 1 kilo. Okay. So apa yang company jual kepada kita, kalau kita tengok di sini, harga untuk 1 gram adalah lebih mahal daripada 1 kilo. Harga 1 kilo RM268,000. Okay. Tapi untuk 1 gram RM350 sebab kos untuk mengeluarkan emas yang 1 gram adalah sangat mahal. So that's why harga dia difference. Sebab kalau kita tengok di sini, sepatutnya 1 gram harga dia RM268, tapi syarikat jual RM350. Tapi untuk kita yang beli digital gold, kita dapat beli dengan harga 1 kilo. Kita beli 1 gram hari ini dengan harga RM268, bukan RM350. Itu yang penting. Kita nak beli emas ni, kita nak simpan atas nilai emas. Okay. Untuk sesiapa yang nak redeem physical gold tu, okay, it's alright. You nak pegang juga at least physical gold tu, it's okay, redeem. Tapi you don't need to redeem everything into physical gold. Cukuplah hanya sekadar beberapa gram, because you boleh simpan nilai yang tu dalam bentuk digital gold. Okay. Bila harga dah naik, nak jual, nak beli semua mudah. Selain kalau you simpan dalam physical gold, sangat risky. Risky dari you boleh kena rompak, boleh kena orang kata boleh kena rompak, boleh kehilangan semua. Tapi if you keep in digital gold, you boleh buat transaksi 24 jam sehari, and then you can get what you call this sangat mudah lah. You tak ada risiko untuk diri you. That's what I'm trying to tell you. Okay. So I have few pictures untuk share dengan you all ni. Okay. It takes time. Okay, so bersama kita dah ada 150 orang, Alhamdulillah. Sebab actually kami tahu ramai yang menanti untuk Google Meet ni sebab kita dah bercuti dah lama dah untuk raya baru ni. So Alhamdulillah, so today we managed to do our Google Meet, and sebenarnya ada beberapa pictures yang Kak Amy nak share. Sebenarnya Kak Amy tak pernah share benda-benda pictures ni, tapi Kak Amy akan share sebentar ya. Kak Amy akan cuba present daripada sini. Kami akan cuba present, tengok daripada sini boleh tak? Okay, boleh nampak skrin Kak Amy? Okay, Alhamdulillah boleh nampak. Okay, so ini adalah beberapa picture yang Kak Amy nak share. Okay. Di sebelah kiri tu adalah picture Kak Amy bersama dengan Datuk Lim. Itu adalah trip pertama kita orang ke Penang,
ke office, tu Kak Amy bersama dengan husband Kak Amy, dengan Datuk Lim, di office Datuk Lim. Dan picture yang sebelah kanan tu adalah Kak Amy bersama dengan admin Quantum Metal. Mungkin you all selalu contact admin Quantum Metal tu kan. So itulah adalah salah seorang daripada admin Quantum Metal kita. Ini presentation daripada Datuk Lim untuk grup yang ke Penang. Gambar yang sebelah kanan tu pula adalah gambar untuk trip Kak Amy kali kedua. Sebenarnya Kak Amy dah ke Penang dah dalam 4-5 kali dah sebenarnya. Okay. Dan gambar ini adalah Mr. Kenneth, our Chief Marketing Officer. Dia ialah yang selalu hantar memo-memo keluar tu. Itu adalah Mr. Kenneth yang memberi penerangan untuk grup yang telah pergi kali kedua. Ini adalah, kami nak share yang ni, video ni. Minta siapa yang tu boleh off-kan. Okey, sebentar ya. Kak Amy tak boleh nak play sound dia. Okay, sorry. Okay, Kak Amy tak boleh nak play sound dia. Sebenarnya sound ni, video ni adalah untuk masa tu untuk cabutan bertuah 200 kilo pertama syarikat yang dilakukan pada tahun lepas. Dan Alhamdulillah Kak Amy telah mendapat award untuk Top Builder tahun 2020. Okay, Top Builder ataupun Top Recruiter untuk tahun 2020. So, tahun ni juga company akan lakukan lucky draw yang kedua pula untuk 800 kilo yang telah terjual baru ni, cuma dalam bulan 6 ni. InsyaAllah company akan buat dia punya lucky draw untuk bulan 6 ni. Okay, dan ini adalah physical goal yang Kak Amy dah redeem. So, just redeem untuk kalau nak present ke, nak show kepada orang ke yang benda ni you boleh ambil keluar, boleh redeem physical goal tu, go ahead, do it. Tapi no need to take everything out, okay? Okay, just ni Kak Amy pun ada keluarkan sedikit lah untuk share. Okay, so that's a few picture of us dekat sana. So berbalik kepada kita punya, sorry ya, Kak Amy tak tahu kenapa dia tak admit semua. Okay. Okey, ini adalah harga-harga yang telah dikeluarkan setiap hari bekerja daripada Isnin hingga ke Jumaat. Okey, so untuk Go Storage Account ni, company akan keluarkan harga bersandarkan dengan harga LME, London Metal Exchange. Bersandarkan kepada harga ni, harga malam ni sangat-sangat tinggi. RM60, $60.69. Kalaulah kita boleh terminate malam ni, Kak Amy garanti ramai yang senyum. Okay? Tapi insyaAllah, itu yang Kak Amy dah bertanya dengan Datuk. Dan Datuk kata mereka sedang cuba sebenarnya, untuk sistem boleh terminate sehingga jam 12.30 malam. So, kita tunggu sahaja. Tunggu saja, insyaAllah memo akan keluar nanti untuk memberitahu kita yang kita boleh terminate, kita boleh jual, kita boleh beli sehingga jam 12.30 malam. Sekarang ni kita tak boleh jual selepas pukul 5. Nanti kalau sehingga, sebab bila malam ni, bila US market dah open, market sangat aktif. Sebab itu kalau you all perasan, malam sekarang harga naik. Malam sekarang je harga melompat. Sebab apa? Sebab US market dah open. So insyaAllah Datuk kata, after this, you can trade until 12 midnight. Until 12 midnight is good enough lah for us kan. Sebab macam harga malam ni 60.69. Okay. So based on this price, dengan exchange rate semasa ni, company akan keluarkan harga. Untuk LME, untuk GSA, harga adalah RM268 ringgit 1 gram. Okay. Ini adalah harga company beli dengan kita, jual kepada kita. Ini adalah harga company beli balik dengan kita.
So nampak company jual kita 268, beli balik 251. Ada perbezaan beberapa belas ringgit di situ. Itu adalah keuntungan syarikat atas setiap grant. So bezanya di sini adalah 7%. 7% ya. Okay. So produk kami yang kedua adalah Gold Advance Account. Gold Advance Account ni adalah Arano Digital yang mana kita boleh dapatkan pinjaman atau kita boleh pajakkan emas kita kepada syarikat semula untuk kita dapatkan cash. Okay. Selama ni memang kita dah biasa buat bisnes tu, tapi kita serahkan kepada Arano di luar yang mana kita kena pergi, kena drive, bawa emas fizikal kita ke Arano untuk dipajakkan. Tapi di sini kita hanya perlu lakukan semua tu melalui online tanpa perlu keluar ke mana-mana. Contoh kalau besok lah declare lockdown. Okay, total lockdown misal kata. Okay, you nak pakai duit ni. Tapi you tak boleh nak keluar ke mana-mana because of lockdown. Takkan you nak bagi alasan nak keluarkan surat polis, nak keluar, nak gerak ke kedai pajak gadai sebab nak gadaikan emas you. Tak boleh. Tapi kalau you simpan emas dengan quantum metal secara digital ni, you just can immediately pajakkan emas you. Okay, boleh terus pajakkan emas kita. Okay, so yang ni, Gold Leverage Asset. Gold Leverage Asset ni, this is our killer product yang mana tak ada company lain yang ada. Okay, dan di sini company jual kepada kita dengan harga RM258. Berbanding dengan atas tadi di GSA 268. So, beza di sini sebenarnya dalam RM9 lebih. Kenapa? Sebab company kata kalau siapa yang beli GLA, company akan bagi diskaun. Diskaun sebanyak 4%. So, company hanya jual dengan 3% markup sahaja. Okey, siapa yang beli GSA 7%, siapa yang beli GLA 3% sahaja markup. So banyak keuntungan dia sebenarnya. So kalau kita nak cerita nak dapat untung lebih cepat dengan emas ni, buatlah di GLA. Kenapa? Sebab satu, you beli dengan harga yang rendah. Kedua, sebab you dapat keuntungan 10 kali ganda. Okay. So GLA ganda 10 ni, company akan jual kepada kita dengan harga $250 satu unit. Okay. Dan dia dah auto convert dekat situ 1035.25 daripada mana datangnya 1035.25 ni daripada 250 darab dengan exchange rate semasa 4.141 di bawah ni. Itu untuk orang baru yang belum memahami lagi daripada mana datang nombor ni. Okay. Daripada apa tu? $250 ni darab dengan 4.141 akan dapat 1035.25. Okay. Untuk mereka yang nak membeli GLA ganda 10. Okay. Ganda 10 pun you akan ada advance fee. Advance fee sebanyak 3.5% untuk pembiayaan yang telah diberikan. So company akan charge RM326.10. Ini harus dibayar bersama dengan $250 ni sekali. Dua ni harus dibayar sekali. So total yang kena bayar 1,300 lebih. Okay. Dan sebenarnya apa yang penting di sini, sebenarnya bukan nilai ringgit yang kita kena bayar dekat sini. Sebenarnya apa yang penting dekat sini yang kita kena tengok adalah yang ni. Yang ni yang penting. Sebab yang ni yang akan apa tu orang kata, what you call this, you akan dapat nilai grammage tu daripada ni. Sebab itu kadang-kadang ada orang kata, saya semalam bayar 1,360, hari ni bayar 1,365, tak ada banyak beza pun dia kata. Tapi orang duduk kata harga emas turun, kenapa saya bayar extra? Sebenarnya, sebab you tak sedar, sebenarnya you mendapat grammage yang berbeza setiap kali you membayar. Sebab itu sangat penting indikator yang Kak Amy hantar pagi-pagi tu dalam grup tu, indikator yang tunjuk harga emas tengah naik ataupun gambar tu kan yang Kak Amy hantar tu menunjukkan graf tengah naik atau turun. Yang tu yang you kena ambil tahu. Kalau tengah turun tu maksudnya you akan dapat grammage yang lebih. Grammage yang lebih maksudnya you akan dapat masa you trade tu you akan dapat keuntungan yang lebih. Okay?
Okey. Satu lagi yang company dah keluarkan juga GLA Ganda 5. GLA Ganda 5 ni company memang nak tolong golongan student, golongan ibu-ibu tunggal, golongan macam orang baru-baru nak cuba dengan quantum metal, okey, yang masih ada kerisauan tu, ada boleh cuba yang ni. Kenapa? Sebab yang ni company hanya jual pada US dollar 25 sahaja. Iaitu lebih kurang RM100 sahaja. Okey. Dengan RM100 ni, you akan dapat leverage of 5. So maksudnya akan ada emas bernilai RM500 dalam akaun untuk kita trading. Okay. So di sini company menjual kita dengan harga RM261. Berbanding dengan GLA Ganda 5, Ganda 10, company jual dengan RM258. Di sini dengan RM261. Beza dalam RM3. So company hanya memberi diskaun sebanyak 3% di sini. Company menjual kita dengan markup 4%. Okay? Markup 4%. So, kalau kita beli dengan kawan-kawan kita hari ni, kawan kita beli yang ganda 10, kita beli yang ganda 5, bila dah naik harga tu, contoh 2 bulan lagi harga emas naik, kawan kita dah untung dulu. Sebab dia beli dengan harga 258, kita beli dengan harga 261. Kita kena tunggu lagi beberapa hari untuk harga emas tu naik, barulah kita boleh keuntungan. Dan kita hanya dapat keuntungan 5 kali ganda berbanding dengan kawan kita dah dapat 10 kali ganda. So itu bezanya. So untuk sesiapa yang ada kemampuan, go for times 10. Okay? Kalau yang tak mampu atau baru-baru nak kumpul modal, okay, guna ganda 5. Tapi yang berkemampuan, gunalah ganda 10. Okay? So, apa perbezaannya semuanya? Semuanya perbezaannya untuk Gold Storage Account, untuk orang-orang baru ni Kak Amy nak cerita ni, untuk Gold Storage Account ni sebenarnya adalah account basic yang paling minimum yang semua orang kena ada. Bila join sahaja, bukalah account RM10. Okay? Deposit RM10 dulu untuk aktifkanlah account tu. Kita kata untuk aktifkan account tu kan. Okay. Deposit RM10. Bila ada duit lagi, tambah. Kalau kita jenis orang yang konsisten, disiplin, kalau boleh, tiap-tiap bulan kita deposit ataupun kita buat simpanan at least RM100 atau RM200. Okay? Kita buatlah simpanan daripada gaji, kita buatlah simpanan RM100-200 setiap bulan. Contoh kalau kita simpan RM100 tiap bulan. Simpan, tapi kalau ada bulan tu yang kita ada masalah, contoh kereta rosak. Jadi sepatutnya kita simpan RM100 bulan tu, disebabkan kereta rosak kita tak mampu nak simpan RM100. Okey, simpanlah RM50 ataupun simpanlah RM30. At least you masih menyimpan daripada tak ada langsung. Okay? So, kalau boleh, cuba disiplinkan diri untuk buat simpanan. Dan yang simpanan dalam akaun GSA ni, bila kita dah simpan, bila kita nak pakai duit, kita tetap boleh keluarkan. Bukannya kata kita dah simpan, dah tukar jadi emas, tak boleh keluarkan. No, you still can keluarkan duit tu. So, simpan. Contoh, kalau ada simpan 6 bulan dan RM600. Bulan ke-7 tu, ada masalah keuangan nak pakai. Boleh withdraw. Okay? Boleh withdraw dan selain daripada withdraw, boleh pajak. Boleh pajak tu nanti Kak Amy akan cerita. So, boleh withdraw. And kalau you dah kumpul RM600 tu, tiba-tiba rasa nak peganglah physical gold 1 gram yang bernilai lebih kurang RM300 tu. Yes, boleh saja. You boleh redeem physical gold. Okay? And buat masa ni pun, company dah ada beberapa cawangan Aranu untuk you boleh redeem. Dan tapi kalau buat masa ni dalam keadaan PKP dengan keadaan COVID di luar tu, it's not advisable lah untuk you keluar. The best thing is duduk di rumah saja redeem, tunggulah courier service tu akan hantar ke rumah kita secara percuma, no charges at all. Okay? So, GSA untuk simpanan kita serendah RM10, you boleh boleh simpan serendah RM10, boleh keluarkan serendah RM10, boleh ambil physical gold, dan simpanan kita jika dah cukup kita nak tukar kepada GLA pun boleh.
hari ni kita ada duit, kita boleh simpan RM100 sahaja setiap bulan. Tapi bulan depan lagi 200, bulan seterusnya. Dan contoh dah 4 bulan. Ada cukup untuk nak tukar jadi GLA sebab dah cukup sampai 1,300 lebih. Okey, convert, transfer kepada company untuk beli GLA. Okay, so dan you tidak merisikokan diri you untuk menyimpan physical gold di sini berbanding dengan orang yang simpan barang kemas banyak-banyak tu, yang duduk gila harga emas tengah turun, pergi beli barang kemas, beli gelang, beli rantai segalanya macam Mami Jarum duk pakai tu. Dia dah merisikokan diri dia kerana orang orang kata dah aim dah kat dia. Oh, orang ni dah simpan banyak dengan keadaan terdesak sekarang ni, orang boleh buat macam-macam benda gila. Okay, so just save yourself, simpan dalam bentuk digital, nobody knows. Sebab bila you buat transaksi ni pun, you cuma buat secara online dan you buat sendiri pun, tak ada pun you melibatkan agent ke, tidak. Directly bila you transfer, directly transfer kepada syarikat. Okay, itu untuk GSA. Untuk GAA pula, GAA adalah satu kaedah pajakan. Selain daripada pajakan di luar, kita boleh pajak dengan quantum meter. Contoh kalau kita ada RM1,000 dalam akaun kita hari ni. RM1,000 ni, kita nak pakai duit. Kita nak pakai duit, apa yang kita boleh buat? Kita boleh pajak daripada syarikat. Pajak daripada syarikat dengan maksud kata, RM1,000 kita ni, kita boleh ambil keluar 80%. 80% daripada berat emas yang ada dalam akaun kita tu, dan kita boleh pakai cash tu. Okay? Bila kita ada duit, kita bayar balik kepada company. Tapi kalau kita tak ada duit pun, company cuma akan charge kita 3.5% setahun. 3.5% setahun. Kalau kita ambil 800 tadi tu, sebenarnya hanya RM28. Hanya RM28 berbanding dengan di luar. Oh, ada orang nak join Zoom ke? Kenapa malam ni Zoom tidak auto accept ya? Sorry, ada orang nak join. Okay. So, untuk GAA, 80% dengan kadar 3.5% upah simpan setahun. Sesiapa yang biasa buat pinjaman dekat luar tu, di Aranu, pajakan di Aranu, dia akan tahu. Aranu charge 11 hingga 13% setahun. Dan yang Aranu charge tu pun atas berat emas yang kita letak kepada di Aranu tu. Bukan atas pajakan kita, atas emas yang diletak. Dan kadang-kadang ada tempat tu, bila harga emas makin naik, makin banyak pajakan yang upah simpan yang kita kena bayar. Makin harga emas naik, makin banyak upah simpan yang kena bayar. Tapi di quantum meter, semakin naik harga emas tu, banyak tu juga kita kena bayar. Atas cash yang kita bawa keluar. Contoh tadi kata 800, atas 800 tu lah, dia tak akan berbeza. Okay? So, kalau sesiapa perasannya ni, 75% ni sebenarnya, ada juga orang tanya, Kak Amy kata 80%, tapi dalam website tunjuk 75%. 75% ni adalah daripada nilaian cash yang kita guna untuk nak beli gold, tapi belum beli lagi. Kita ada RM1,000 ni, nak beli gold, tapi belum beli lagi, dia diambil kira about ni lebih kurang 75%. Sebab bila kenapa tak tahu dia tak nak accept malam ni. Okay. Sebab bila kita dah convert jadi gold, dia dah ada spread 7%. So bila spread 7% tu, nilaian dia bukan RM1,000 lagi, dia akan jadi RM935. Okay, lebih kurang RM935. Jadi 80% daripada RM935. Tapi kalau cash, immediately kita bawa cash dan kita terus tekan butang convert to advance tu, sebab kita tahu kita nak simpan dan at the same time kita nak terus pajak. Itu dikira lebih kurang 75%. Tapi kod mana-mana pun value dia akan tetap sama, tak akan berbeza. So Kak Amy nak share sikit
Oh ni Kak Amy ada nak share yang quantum metal partners ni tadi. Okay, sebelum kita lajak ke sana, Kak Amy share sikit quantum metal partners. Ini adalah screenshot untuk Affin Islamic ataupun Affin Bank account emas I. Okay, di bawah ni dia ada tulis dah, pembekal emas merujuk kepada Quantum Metals Sdn Bhd. Okay, dan kalau perasan ni pun logo terbaru Affin Bank. Okay, so this is the latest. Okay, and this is daripada Bank Muamalat. Okay, yang menunjukkan bahawa bank adalah ejen kepada Quantum Metal. Okay, dan di sini pula adalah daripada Alliance Bank. Okay, dan ini pula adalah daripada website PERFMI menunjukkan bahawa Quantum Metal adalah distributor kepada PERFMI untuk Malaysia. Ini pula adalah Syariah Compliance Pronouncement daripada ISRA, okay, untuk produk storage account. Okay, storage account ni kalau perasan di sini dia ada tulis sini renewal. Renewal ni dan date dia 15 hari bulan 4 tahun 2021. Sebab syariah compliance kita yang sebelum ni dah cukup setahun. So ISRA dah keluarkan pronouncement yang baru pula. Ini adalah surat yang terbaru. Okay. Untuk gold advance pun kita ada juga syariah compliance letter daripada ISRA. Yang ni bertarikh 15 Julai 2020. So belum due lagi untuk renewal. Dan kita juga ada syariah pronouncement untuk gold leverage. Okay, 15 Julai 2020 juga. So gold advance dan gold leverage lebih lewat datang daripada gold GSA tadi. Ini pula yang dalam TV Al-Hijrah hari tu dah keluar tentang quantum metal, sama ada pelaburan emas ini scam atau reality. Dan yang telah membawa tajuk ni adalah Dr. Tuan Badrul Hisham ni adalah penasihat daripada ISRA sendiri. Okay, dia yang telah bercakap untuk quantum metal. Okay. Dan di sini pula menunjukkan kerjasama kami bersama dengan Angkasa. Okay, Angkasa dia ada website dia sendiri yang nama dia Aku Gold. Website dia memang exactly macam quantum metal. Cuma atas tu nama dia quantum Aku Gold lah. Okay, so ini adalah tentang ni, dan Kak Amy nak share tadi tentang GLA testimoni. No, yang tu tak perlu. Okay, tak apa. Okay. Okay, kita share sikit yang tentang GSA ni. Okay, apa yang telah Kak Amy ceritakan tadi. Okay. Untuk gold storage account ni, contoh harga di sini adalah hari ni 249. Contoh ini seharga yang sebelum ni 249. Nampak tak daripada time Kak Amy prepare slides ni hari tu 249, harga hari ni dah 268. Dah RM20 dah berbeza. Okay. So di sini investor membeli dengan harga, di sini investor membeli dengan modal RM1,000. RM1,000 dibahagi dengan harga company jual 249. Investor akan dapat 4 gram. Okay, 4.009 gram. Dan harga dalam website ataupun dalam account, harga yang kita akan nampak adalah RM934. Sebab ada 7% spread. Okay, immediately dia akan nampak di situ 7% spread. Tapi berat emas tetap sama, takkan berubah. Berbeza pula dengan kita sebagai seorang reseller di sini. Reseller bermaksud kita adalah ejen kepada quantum metal. Yang mana ejen ni kami mendapat commission. Dan untuk reseller pula, bila kita dapat commission, kita immediately tukar menjadi gold. Bila kita tukar menjadi gold, kita dapat beli dengan harga LME 233. Ini harga yang kita beli. Kita bukan beli dengan harga 249. Orang luar yang bukan menjadi bukan menjadi ejen lagi, bukan menjadi reseller, dia membeli dengan harga ni 249. Tapi kita sebagai reseller di sini kita membeli dengan harga RM233. Nampak tak banyak beza sebagai seorang reseller, keuntungan sebagai seorang reseller. So reseller ni kelebihan dia untuk orang-orang baru, kami adalah penyimpan dan kami make money here. Okay, we make money here. Okay, so dengan RM1,000 ni kami membeli dengan harga
QM buy ataupun harga LME, kami mendapat 4.29 gram. Maksudnya kami dah untung 0.281 berbanding dengan orang yang membeli cash daripada luar. Okey. Okay, perbezaan RM16. Okay. Yang kedua ni, ini adalah cara pembelian secara FTX. Sangat-sangat mudah cara membeli dia. Kita cuma login ke dalam website kita. Okay, letaklah berapa yang jumlah kita nak beli. Contoh RM100 di sini kita nak beli. Nak bayar menggunakan PayDirect FTX. Terus klik submit. Dan dia akan charge 70% untuk setiap transaksi. Kita dikenakan 70%. Direct. Selepas kita klik confirm, okay, dia akan terus pergi online banking dan kita akan dapat approval checkout form ni. Okay, approve yang kita dah beli sebanyak RM100 dan kita akan dapat goal sebanyak 0.4096. Ini yang kita dapat. Okay, dengan RM100 ni kita dapat banyak ni. Okay. Okay, tapi jika kita menggunakan commission kita dapat beli tadi macam Kak Amy kata, dengan harga LME kita dapat beli. Okay, so Kak Amy dapat beli 1 gram di sini dengan harga RM233. Salah, bukan 238 233. Dengan harga 233. 1 gram. Nampak? Itu kelebihan kita menggunakan account payout kita untuk membeli gold. Dan ini yang Kak Amy nak tunjuk. Sell acknowledgement. Maksudnya kita boleh withdraw macam Kak Amy kata dengan serendah-rendah RM10 sebab kadang-kadang orang tak percaya. Orang tak percaya yang kita ni boleh withdraw dengan serendah RM10 dan tak percaya bahawa tak ada charge yang dikenakan. Di sini Kak Amy nak membuktikan Kak Amy sendiri dah withdraw sebanyak RM10 masuk ke dalam account bank kita daripada Quantum Metal dan tak ada 1 sen pun dikenakan. Okey? Tak ada charges langsung. Okey. So untuk yang keduanya adalah tentang GAA. Okey, GAA ni kita ada kelebihan kita yang mana kita boleh hari ni kita boleh deposit dan insya-Allah kalau kita buat transaksi itu awal, hari ni juga kita boleh terus pajak emas kita dan dapat cash tu balik. Contoh daripada akaun ni sendiri yang mana pada 16 hari bulan ni, pada 16 hari bulan April, dia telah masukkan RM50,000 dan RM50,000 tu dia beli emas dan terus nak pajak. Okay? Dia nak simpan emas dan at the same time dia nak pakai cash. So apa yang dia buat? Dia deposit kepada Quantum Metal RM50,000 dan dia buat transaksi GAA pada malam yang sama, hari yang sama, malam tu dia mendapat balik RM37,000 dalam akaun. Terus dia mendapat RM37,000. Okay? 16 April. Nampak? So, ini adalah kelebihan kita menggunakan Quantum Metal. Okay, kita boleh dapat immediately on the same day. Okay, so ini adalah transaksi untuk GAA. Yang mana transaksi untuk GAA ni, okay, bila kita ada simpanan dalam akaun kita, kita dibenarkan ambil keluar 80%. Yang mana, contoh 80% di sini ada RM35,000. Tapi kita nak pakai RM100 je. Kita boleh letak RM100 dan buat pilihan kepada akaun bank mana yang kita nak withdraw duit tu. So kita klik submit. Okay. Lepas kita klik submit, dia akan confirm. Confirm dan RM100 itu akan masuk ke dalam akaun bank kita. Okay. So tekan confirm. So ini adalah bagaimana kita akan nampak. Okay. Kita akan, bila kita buat transaksi, kita akan dapat email. Ini adalah email kita. Dan ini adalah screenshot daripada MyGoldEye. Okay? Untuk menunjukkan transaksi yang kita dah buat. So di sini dia tulis invested amount $3,000. Invested amount, di sini dia dah tunjuk semula, reflect dekat sini juga di dalam aplikasi. Daripada $3,000 yang kita cagarkan kepada syarikat, syarikat benarkan kita ambil keluar 80% iaitu $2,400. So kita boleh bawa keluar $2,400. Okey. Dan masa harga tu, harga emas adalah $55. Disebabkan oleh kenaikan harga emas menjadi $56, kita dah ada keuntungan di atas simpanan kita $83. So, keuntungan ni atas nilai. Dia akan berubah setiap hari tau. Dia akan turun, naik. Kalau harga emas jatuh, dia akan jadi
negatif. Dia akan jadi negatif pun kadang-kadang di sini. Okay. So, yang ini tidak akan memberi efek kepada berat emas kita. Berat emas yang kita cadangkan kepada syarikat 54 gram ni, dia akan tetap 54 gram. Dia tak akan berubah jadi lebih atau kurang. Okay. Jangan kata harga emas naik, gram emas saya di quantum meter pun akan bertambah. No. Dia akan tetap sama. Yang berubah adalah nilai. Sama juga macam kita simpan dalam akaun GSA kita. Kita simpan 10 gram, walaupun harga emas naik kok macam mana pun tetap 10 gram. Tapi dalam akaun kita, nilaian duit tu akan berubah. Okay, dia bukan lagi contoh 25,000, dia akan jadi 26,000. Okay, itu sahaja akan berubah. So kita kena faham yang tu. So, bila kita buat pajakan, contoh yang ni, $2,400 ni, immediately akan masuk ke dalam akaun bank kita. Dalam akaun bank kita pada 10 hari bulan 3, 10 hari bulan 3 pajakan itu dilakukan. 10 hari bulan 3 duit masuk ke dalam akaun bank sebanyak RM10,000. Okey, RM9,999. Okey. So, ini nak menunjukkan rupa transaksinya. Okey. So, ini yang kita ambil, ini yang kita cagarkan. Ini harga emas hari ini. Ini adalah berat emas yang kita cagarkan kepada syarikat. Okay. So next. Okay. Ini adalah senarai holding inventory kita. Holding inventory ni apa pula? Holding inventory ni sebenarnya adalah emas yang telah kita cagarkan kepada syarikat. Dia takkan duduk dalam akaun GSA dah sebab kita dah ambil cash tu keluar. Kita dah bagi emas tu untuk syarikat pegang, cagar. So dia akan pindah letak dalam holding inventory. Untuk memastikan bahawa kita tak boleh nak withdraw emas ni. So dia akan duduk dalam akaun yang berbeza. Okay. So dalam holding inventory ni dia akan tunjuklah berapa emas berat yang kita dah serahkan kepada syarikat. Okay. Ini adalah harga semasa kita serahkan kepada syarikat. Ini adalah fee yang dikenakan. Okay. Dan fee ni akan berubah setiap hari. Dan ini pula adalah sama ada keuntungan atau kerugian daripada pajakan kita disebabkan turun naik harga emas. So, yang ni pun kita jangan risau sangat. Walaupun dia merah pun, dia tak akan beri efek apa-apa kepada kita. Kita takkan kena bayar pun. Okay. Selagi kita tak tebus, tak ada apa-apa efek kepada kita. Okay. Dan satu lagi yang Kak Amy nak terangkan, satu lagi yang sangat-sangat Kak Amy nampak bagus tentang quantum method ni, ramai orang simpan emas di luar, masa dia pajak emas di luar, kadang-kadang dia ada masalah nak bayar upah simpan. Sama ada dia terlupa ataupun dia tak ada duit nak pergi bayar upah simpan tu. Apa yang berlaku? Emas tu, kedai tu lelong. Kedai pajak tu lelong. Sama ada Arano ke kedai pajak tu dia akan lelong. Tapi di quantum meter tak akan lelong. Kenapa? Sebab daripada duit yang kita emas yang kita serahkan kepada quantum meter tu untuk cagaran, 80% saja kita ambil keluar, 20% lagi syarikat pegang. Dia akan bayarkan fee kita daripada 20% yang dipegang tu. So itu kalau kita masuk dalam, kita akan nampak sebab company dah ambil 20% cagaran. Okay. So mic tu. Ini ada okay. So, ini adalah sama juga seperti tadi, senarai gold. Cara kita nak bayar gold advance kita. Sama ada kita nak bayar fee, sebab tadi macam Kak Amy kata, walaupun syarikat boleh bayar daripada simpanan kita yang 20%, tapi kalau kita rasa kita tak nak company kacau yang simpanan kita 20% tu, kita nak bayar guna duit luar, yes, kita boleh. Contoh di sini, advance fee yang dikenakan $12. Okay. Kita klik di action ni, di sini, dan kita pilih pay advance fee. Pay advance fee kita boleh bayar setakat hari ni saja, atau kita boleh bayar ke semua advance fee kita untuk setahun. Kalau kita nak bayar sikit-sikit pun boleh. So kalau kita nak bayar sikit-sikit, kita cuma letakkan jumlah di sini.
berapa yang kita kena bayar, kita klik confirm menggunakan FPX. Okay. Dan di sini pula pembayaran advance. Tadi pembayaran fee, pembayaran upah simpan 3.5% setahun. Ini pula pembayaran pokok kita yang kita pajak dengan syarikat. Okay. So untuk bayar pokok dia tadi macam tadi $2,400 ni, okay, kita klik action ni untuk kita pay advance, nak bayar pokok. Okay. Pay advance ni kita nak buat full payment. Full payment, yang ni lah jumlah yang kita kena bayar. Sama ada kita boleh bayar full atau kita boleh bayar partial. Partial ni bermaksud sikit-sikit. Ada duit nak bayar RM100, bayarlah RM100. Nak bayar RM50, bayarlah RM50. Tapi kalau kita bayar walaupun, contoh dekat sini hampir RM10,000, kalau kita bayar RM1,000 pun, company tak akan lepaskan emas RM1,000, RM100, tak. Dia akan tetap pegang emas kita sehingga kita dah bayar keseluruhan jumlah pokok tu. Kalau RM10,000, kita dah bayar semua RM10,000, barulah company akan releasekan. Okay. Dan ni kita nak terminate. Terminate ni bermaksud kita nak lelong semua emas kita. Kita dah tak nak bayar yang 80%. Pokok yang kita pinjam tu kita tak nak bayar. Okay. Kita boleh buat macam tu. Okay, dengan cara kita terminate. Okay, kita klik the action, kita terminate. Bila kita terminate, sistem secara autonya akan kira berapa yang kita akan dapat daripada nilaian emas yang ada 20% tu ikut harga semasa. Kalau harga emas contoh dekat sini dah naik $83, so kita akan dapat extra lagi. Kita akan dapat extra, plus dia akan tolak lah fee yang dikenakan ke atas kita. Jika ada apa-apa fee, dia akan tolak. Dan kita akan dapat duit itu masuk ke dalam account bank itulah. Okay, so ini yang kita akan dapat. Okay, less advance fee semua, amount return lah. Okay, ni tentang GAA. Dan last kali tentang GSA. Okay, so kami akan share tentang GLA. Okay. Untuk GLA, Kak Amy lebih suka menulis. Okay, so Kak Amy akan share dalam bentuk tulisan. Okay, so Kak Amy akan share dekat sini untuk GLA, our last product, last but a very unique product yang syarikat lain tak ada. So anybody in Malaysia can talk about their product, any bank in Malaysia can talk about their product, but nobody in Malaysia can talk about our GLA product. Contoh macam baru ni, Maybank dah lancarkan emas RM10 dan dia boleh claim di situ bahawa mereka yang pertama, padahal Bank Muamalat pun yang pertama dah. Okay, so tapi kalau kami claim GLA ni yang pertama, okay, the one and only, nobody else can claim because we are the one and only. Okay, so untuk GLA ni, okay, it's a very unique. Kejap. GLA ni is a very unique product sebab macam Kak Amy kata tadi, kita beli dengan harga LME. Okay. Untuk GSA, okay, okay, dengan harga LME di sini. Untuk GSA kita dah dikenakan markup sebanyak 7%. Okay. Untuk GLA ganda 10, kita hanya dikenakan markup sebanyak
3%. Dan untuk GLA ganda 5, kita dikenakan markup sebanyak 4%. Okay. Only 4%. Okay. So, bila kita nak jual pula, di sini, untuk semua produk ni, company follow harga LME. Okay. So, kami nak sharing tentang GLA. GLA ganda 10. Okay. Di sini dia tak sama macam GSA. Jika GSA tadi, you all boleh beli RM10, RM20, RM100. Tapi untuk sorry. Untuk GLA ganda 10, company jual fix pada $250. Fix. Okay. $250 darab dengan exchange rate semasa yang dikeluarkan oleh company. Yang ni akan memberikan kita jumlah 1000 plus RM1035, RM1040 bergantung kepada harga emas semasa. Okey. Okey. Ada masalah ke sebab skrin Kak Ibi tak menunjukkan kat sini? Okey, sebab skrin Kak Ibi nampak sehingga RM1000 Okey. So hari ni contoh kita ada duit RM1000 ni. Nampak ke skrin Kak Amy? Tak nampak kan? Itu yang Kak Amy rasa tak nampak apa-apa ni. Entah. Ada? Aku yang mati speaker. Dia tak nampak. Nampak yang kat situ je lepas tu dia dah freeze. Betul internet. Aduh. Kalau kita buka dia dengar lah kita. Ya sayang, kita dengar lah sayang. Awak tak off handphone, awak tak off speaker tu. Entah kenapa ya. Oh, sekejap ya. Kenapa tak boleh nak connect internet? Kak Amy perasan tadi ada banyak sangat persoalan. Tak apa, insyaAllah nanti habis presentation ni kita akan cuba menjawab persoalan-persoalan yang ada ya. InsyaAllah. So sekarang ni kita fokus kepada presentation ni sebab yang bertanya tu ramai yang orang-orang lama dan orang-orang baru ni kemungkinan diorang masih belum bertanya apa-apa. Tak apa Kak Amy, ambil masa sikit. Mungkin line internet tak berapa stable di Kemaman Kak Amy Kemungkinan, tapi ni dah boleh join dah ni. Okay. Sebentar Kak Amy cuba semula. Kami bersyukur berada kat Kemaman sebab Alhamdulillah keadaan di Kemaman tidaklah seserius di luar sana nampak gayanya dan hopefully it will remain this way lah. Harap-harap macam tu lah kan. So siapa-siapa yang berada di luar daripada contoh di kawasan hotspot area tu, KL tu semua, just take care. Kalau tak perlu keluar, janganlah keluar ke mana-mana ya. Try to social distance. Okay. Okay, so kat sini. Tadi. Dengan GLA ganda 10, satu unit nilaian dia 250
dolar dengan exchange rate semasa kita kena bayar RM1,000 lebih. Okay. So, janganlah nanti orang kata kenapa hari ni saya bayar RM1,050, besok RM1,020, lusa RM1,030, tapi emas saya, yang tu pula soalan dia. Sebenarnya dia bergantung pada exchange rate semasa. Okay. Hari ni untuk orang-orang baru, Kak Min nak cerita ni. Apa beza dia GLA ganda 10? Apa hebatnya GLA ganda 10? Kenapa orang boleh untung sampai berpuluh berpuluh persen? Baru ni nanti Kak Amy akan tunjuk testimoni orang untung 50%, 60%, 70%. Okay? Tengok, hari ni you ada duit RM1,000. Pergilah beli emas. Beli emas ni pada harga RM250 segram. Okay? So, akan dapat 4 gram. Ini nak cerita kita tak kena quantum metal lagi. Kita baru tahu, kat luar tu adalah kedai emas, jual emas ni dengan harga RM250. Ada duit RM1,000, pergilah beli. Okay, dapat 4 gram. 4 gram ni simpanlah, masuk balik rumah, letaklah dalam drawer tu simpan. Simpan harga naik RM280 segram. Dah dengar, dah kecoh dah. Semua orang dah beratur kedai emas. Kita pun beraturlah kat kedai emas tu. Kan dah satu hal dah tu nak kena beratur kat kedai emas, nak jual emas kita tu. Okey, tapi tak apalah. Sebab kita tak kena quantum metal. So, beraturlah, pergilah jual emas tu. So, jual emas tu dengan harga RM280. So, kita akan dapat RM1,120. Ni je kita dapat. RM1,120. RM1,120 maksudnya dekat sini, net profit kita ni adalah RM120 je pun. Punyalah lama nak tunggu naik RM280 ni. Okay? So, ini sebab kita tak kenal quantum metal. Hari ni tiba-tiba ada orang cerita company quantum metal bagi 10 kali ganda. Dah kita kata, menipu. Tak ada, scam. Tak apalah, siapa yang kata scam tu, scam lah. Siapa yang cerdik tu, okay, proceed. Okay? Because, dengan RM1,000 hari ni, sebab you dah kenal quantum metal, you boleh mendapat pembiayaan sebanyak RM9,000. Ada siapa-siapa yang nak tak kat sini? Cuba, kalau orang baru, kami dah tanya orang baru ni, nak tak? Keluar modal RM1,000, company nak bagi pembiayaan RM9,000. Kan? Naklah kan? Siapa nak bagi hari ni dalam keadaan ekonomi hari ni? Sebab itulah kita ambil peluang ni, grab peluang ni. Okay? Grab peluang ni sebab hari ni, ramai yang kena potongan gaji. Ramai yang kena, sama ada VSS ke. Okay. Hari ni, dengan keadaan macam ni, kita nak pergi bank, nak pergi pinjam lagi. Memang tidak lah kan, nak tambah lagi hutang kita. Kalau Kak Amy pun, Kak Amy tak nak lah pergi tambah hutang kita dah. Okay. Yang kedua pun, bank pun tak nak terima sebab mana salary slip kita pun dah ada masalah dah. Itu kalau saya ada salary slip, yang peniaga-peniaga yang tak ada salary slip ni macam mana? Nak cerita apa kat bank? Bank pun tak berani nak ambil. Okay. Hari ni quantum metal tak bertanya banyak. Dia kata, you ada RM1,000? Okay. You letak RM1,000, kita finance you RM9,000. So in your account, you will have RM10,000. You will have RM10,000. Okay? But, ada but dia pula. Janganlah seronok sangat pula. Semua orang duduk, oi RM9,000 seronoknya. Ada but dia juga, ada tapi dia juga. Tapi dia taklah membebankan. Tapi dia company cuma nak charge kita 3.5% saja setahun. Atas yang kita dapat tu, RM9,000 plus ni. Maksudnya company nak charge kita RM300 plus. Yang ni yang total kita kena bayar RM1,360, RM1,350 lebih kurang. Okay? So, dengan 3.5% company minta kita bayar upfront ni ataupun in advance, dia akan letak RM10,000 dalam nilaian emas dengan harga semasa. So, immediately dalam akaun kita ada 40 gram. 40 gram ni lah untuk kita berniaga. Sebab itu orang tanya, apa bezanya gram yang kurang dengan gram yang lebih? Gram yang lebih, untung lebih. Gram kurang, kuranglah. Okay? So, dengan 40 gram hari ni, kita berniaga. Hari ni kita patutnya ada modal 4 gram yang kita balik simpan dalam laci kita.
Tapi hari ni kita tak payah simpan dalam laci, tak payah simpan mana-mana, letak dalam handphone je. Bawalah ke hulu hilir pun. Okay? So 40 gram ni, kita pun sama juga macam orang lain, tunggu harga emas naik. Tapi masa harga emas naik ni, kita nak jual, kita tak seperti orang biasa. Kita tak payah beratur kat kedai emas nak jual. Kita tak payah nak cari siapa nak beli emas kita. No need. Quantum Metal will buy your gold at any time. Okay? Company akan beli emas you. Tak kira. Okay. Berapa banyak pun yang nak jual. Walaupun sekilo pun. Okay? Dan company pun tak ada letak limit. No, you can sell only 500 gram. Only you can sell 100 gram per day. No, company tak ada letak limit pun. You have 1 kilo, you nak sell 1 kilo, you sell off your 1 kilo. Okay? So, dengan 40 grams ni, dengan RM280 ni, you boleh jual dan dapat cash RM11,200. RM11,200, kenapa yang banyak sangat? Sebab dah campur dengan pembiayaan daripada Quantum Metal RM9,000. So daripada duit ni sebenarnya ada RM9,000 bahagian syarikat. Okey. Jadi daripada sini ni sebenarnya you dah dapat keuntungan RM2,200. Modal tadi RM1,000. So net profit kita sebenarnya daripada RM2,200 ni tolak modal kita net profit kita adalah RM1,200. So nak yang mana? Nak untung RM120 ke nak untung RM1,200? Peluang modal tetap sama juga, RM1,000 juga. Cuma di Quantum Metal dia minta lah you bayar advance sedikit sebanyak RM300. Okay. Nak dapat pembiayaan ni, nak dapat kemudahan ni, kenalah ada kos dia sedikit kan. So kos dia pun sangat-sangat tidak membebankan. So hari ni dengan modal kita RM1,000, disebabkan kenaikan harga emas yang hanya beberapa persen, kita dah boleh dapat keuntungan RM1,200 ataupun 10 kali ganda dekat sini. Inilah kelebihan Quantum Metal. Okay. So berbalik kepada cerita yang kita dah bayar RM300 ni untuk setahun. Okay. Kita dah bayar untuk 1 year sebanyak RM300. Sebenarnya 300 plus plus, tapi kami bulatkan nombor di sini RM300. Let's say daripada tarikh kita beli ni yang RM10,000 ni sehingga tarikh kita jual ni, katalah 60 hari. 60 hari, 60 days. Okay. Dengan 60 days ni, company akan charge kita 60 days. Dia tak akan charge kita 1 year. Dia cuma minta kita bayar in advance untuk 1 year sebagai deposit. Tapi dia akan charge 60 hari ni hanya lebih kurang 90 sen sahaja sehari. So dia akan charge kita di sini adalah lebih kurang RM26 RM24 lebih kurang. So balance yang lebih kurang RM264 ni, company akan refund balik kepada kita. Okay? Dia akan refund balik kepada kita. RM54, sorry. Okay? So RM54, 50 lebih kurang lah. Okay? So company akan 9 times 654, yes. Okay? 56. Okay. So balance company akan refund balik. So company tidak orang kata cekik darah kat sini. Okay? Dia dah lah dia charge paling murah hanya 3.5%. And then dia refund balik kat sini bersama dengan duit yang patut kita terima. Okay. And transaction tu akan berlaku dalam masa about 24 hours lah. Okay, dalam 24 hours. Tapi kadang-kadang kalau kita tengok dalam disclaimer dia, dia akan tulis di situ antara 1 hingga 5 hari. 1 hingga 5 hari dia akan tulis kat situ. Okay. So jangan cuba nak share screen ya, sebab dia akan hilangkan screen Kak Amy. Jadi orang lain tak nampak dah screen Kak Amy. Okay. So ini untuk ganda 10. Apa pula beza dengan ganda 5? Okay. Short one, very short. Sebab konsep dia sama. Untuk ganda 5, modal adalah $25. Ataupun tadi kita dapat 100 lebih. Okay. Fee
3.5% ada ke tidak? Ada. Tapi kita tak perlu bayar dulu sebab syarikat tahu $25 ni adalah untuk golongan yang kurang berkemampuan. So dia kata fee tak perlu di-charge dulu tetapi di-charge semasa kita terminate. Semasa kita terminate barulah dia ambil fee tu. Okay. So di sini dengan modal RM100 ni, company akan financekan kita RM400 supaya dalam akaun kita ada emas bernilai RM500. So kalau kita ada lebih kurang 0.4 gram, company akan top up lebih kurang 1.6 gram supaya dalam akaun kita ada emas bernilai 2 gram. Itu sahaja beza dia. Okay? Not much of a difference. Cuma dekat sini macam Kak Amy kata, harga LME 4%. Lebih mahal daripada yang ganda 10 tadi. So, untuk ahli-ahli baru, untuk orang yang baru join, kalau apa tu belum lagi beli GLA ganda 10, kalau ada kesangsian tu, just buang kesangsian tu. Okay? Sebab kenapa you kena sangsi? Itu yang Kak Amy nak tanya. Kenapa you kena sangsi? Kenapa you kena berkira-kira lagi? Bank muamalat berkira-kira ke dengan quantum metal? Affin Bank berkira-kira ke dengan quantum metal? Koperasi angkasa berkira-kira ke dengan quantum metal? Tak ada pun. Mereka tak ada pun nak nak bertanya lagi siapakah quantum metal? Kenapa bisnes quantum metal ni real atau tidak? Tapi kita ni nak keluar RM1,000 ni, kita masih bertanya-tanya lagi, masih bersoal jawab lagi. Okay? So, through all your orang kata kesangsian tu, just put in your RM1,000, pay the 3.5% and you will get your RM10,000 and trade with your RM10,000. InsyaAllah, dengan harga emas tengah naik ni, you will make money here. Okay? You will make money here. So, I will share to you the testimony yang baru-baru ni. Okay. So GLA testimoni. So kita tengok testimoni. Okay. Okay, ini testimoni ni. Yang belah kiri tu modal $750. Okay, pada 8 hari bulan 3 dan pada 20 hari bulan 5 tu, salah ya, sorry ya, 20 hari bulan 5 bukan 20 hari bulan 3, tak mudah sabar, 20 hari bulan 5, yang ni kami akan edit balik. Pada 20 hari bulan 5 dia dah buat profit $473. Maksudnya 63% dalam masa 73 hari. Okey, 63% dalam masa 73 hari. Dan kalau perasan tu, okey, Kak Amy mungkin besarkan yang ni sikit. Okey, fokus yang ni ya. $750 dapat keuntungan 1223. Okey, 1223. Dan masa dia terminate tu dapat duit dalam akaun dia 5848. Okey. Sorry. 5848 dan alamak. Okey, dapat 5848 and di bawah sini daripada duit yang masuk ke dalam akaun GSA dia ditransfer semula keluar kepada company. Okay. Yang di bawah ni kita nampak transfer to account tu. Okay. Ditransfer balik kepada company untuk pembelian kali ni 4 unit. Terminate 3 unit disebabkan dapat untung tu. Okay. Terdapat keuntungan tu dia boleh beli pula 4 unit dan dia ada cash lagi RM400 dalam tangan. Sebab dia dapat keuntungan 1,800. Jadi lebih kurang 1,400 tu, 1,300 lebih tu diguna untuk beli 1 unit. Dalam RM400 lagi dia ambil keluar untuk berbelanja. So nampak kelebihan dekat sini. Dalam masa hanya 73 hari saja. Dalam masa 73 hari. Okey. Yang ni pula
Modal dia $500 sebab dia ada beli 2 unit yang berbeza pada 8 hari bulan 3 dengan modal $500. Tapi pada 18 hari bulan 5 dia menjual dengan keuntungan 308. $800 lebih kurang, jadi dia dapat keuntungan 308. 61% dalam masa 71 hari. 2 bulan lebih 660%. Mana nak dapat sebab itu bila Kak Amy share benda macam ni, ada orang masih kata lagi scam. Mana ada orang untung emas sampai berpuluh-puluh persen. Sebab you don't understand our concept. Once you have understand our concept, you akan nampak macam mana orang ni boleh dapat keuntungan sampai 60%, 70% dalam masa 2 bulan lebih. Okay, next. Yang ni pun dengan modal $250. Okay, jual pada harga $396. Okay, dalam masa 75 hari, 58%. Yang ni Kak Amy tak ambil kira dia punya advance fee ya. Cuma Kak Amy ambil kira pokok dia saja. Kak Amy kira yang 58% atas pokok dia saja, atas capital yang dikeluarkan dengan keuntungan yang masa dia jual. Sebab fee tu Kak Amy ambil sebagai cost yang terpaksa ditanggung. So yang tu kita tolak keluar. So kita ambil kiraan ni atas net cash out minus capital yang dikeluarkan. Okay. Yang ni pula dengan modal $1,000 dia dapat jual dengan harga $1,482. Okay. Bermaksud keuntungan RM482 dalam masa 66 hari. Okay. And next. Okay. Pada 19 Februari modal $750. Yang semua $750 ni kebanyakan yang masa nak jadi dealer hari tu. So this is what they pay untuk 3 units. Maksudnya dia nak jadi dealer. Okay. Dan pada 20 Mei dia jual pada harga 979, dapat keuntungan 30% dalam masa 91 hari. Dan yang ni pula pada 5 Mac modal $250 dan dapat jual dengan $409, keuntungan 63% dalam masa 73 hari. Kenapa dia orang boleh dapat keuntungan? This is the reason. This is the chart. This is what you should know. Okay? You should know that you are buying pada bulan Mac ni pada harga di bawah sini yang bulatan biru tu. And hari ni you nak jual pada bulan Mei ni harga yang dalam bulatan merah tu. Dah naik sebanyak tu. Daripada harga $54 lebih hari tu, harga hari ni dah $60 lebih. Okay? Hanya kenaikan lebih kurang $6. $6 saja. Tapi you are making berpuluh-puluh persen. Sebab di sini kita untung 10 kali ganda. That is what they don't understand. Okay? So after this, show your investor the graph. Jangan hanya cerita keuntungan sahaja. Tunjuk kepada mereka graph ni. Bila kita tunjuk kepada mereka graph ni, kita menunjukkan bahawa how we are making business. Okay? Quantum method is not making business like rolling money. Ambil duit orang, bayar duit ni, pusing tantu je. Tak. Okay? Okay. We are not making money from there. We are making money from the world gold price, daripada kenaikan harga emas semasa. This is where we make our money. But we are giving you 10 times more, so that's why you boleh dapat keuntungan 10 kali ganda. Okay? Okay, hopefully you understand apa yang Kak Amy nak share ni. So last and final yang Kak Amy nak share ni adalah tentang how you make money from your GAA. Macam mana kita dapat buat duit daripada GAA kita, macam mana kita boleh dapat diskaun daripada GAA kita. Okay. This is something yang Kak Amy discover. Okay. Sebab dia macam ni. Bila kita menjadi ahli, kita ada kunci kepada sistem tu. Play around with the system. Kalau takut, cuba sikit-sikit. Letak sedikit, main dengan duit tu. Tengok apa yang kita boleh buat dengan duit tu. Okay? So, jangan takut. Every button in the system
kita boleh guna. Contoh hari tu pun ada orang yang dah salah macam kata dia nak deposit, nak beli emas tapi dia tersalah tekan butang convert. So duit tu tak beli emas tapi duit tu dijadikan cash balik sebab dia dah pajakkan balik emas dia. So tak ada masalah pun. Kak Amy ajar dia pula macam mana nak nak bayar balik advance tu dan dapatkan balik emas tu. Okay? So don't be afraid. Okay, cuma kalau rasa sangsi, kalau rasa tak confident, tanya dulu. Tanya kepada upline kita. Tanya kepada kawan-kawan kita yang ada experience. Tanya dalam group sebelum you buat sesuatu. Okay, kalau rasa tak confidence lagi. Tapi kalau you rasa confident, you will take the risk, you just do it. Okay? So, this is something yang Kak Amy nak share. And why do I create this BSG group? Sebenarnya Kak Amy create BSG group sebab masa mula-mula Kak Amy join bulan 8 tahun lepas. Masa tu sangat-sangat baru. Banyak info yang Kak Amy tak dapat. Hari ni you buka YouTube, dalam YouTube tu macam-macam info, dalam Facebook tu macam-macam info. Masa Kak Amy hari tu tak ada benda-benda ni semua. Bila tak ada tu, Kak Amy nampak benda ni, I have to learn, I have to this one. So, itu yang sebabnya Kak Amy create BSG ni. Sebab Kak Amy nak share with you all, share dengan you all the knowledge that I have, okay? Because Kak Amy gone through everything already. Kak Amy dah gone through dan Kak Amy nak buka jalan yang mudah untuk you all, okay? Nak mudah dan anything yang I discover, I will try to share dengan you all. Mungkin Kak Amy tak ada kebolehan seperti orang lain. Masing-masing ada orang yang berkebolehan dengan online, ada kebolehan dengan social media. Okay, Kak Amy memang tak ada benda macam tu. Tapi on the technical side, I am the one who likes to play with figures. I am the one who like about fact and figures. So, Kak Amy always like to do. So, sebab itu apa yang Kak Amy belajar, Kak Amy akan share dengan you all. Okay? So, yang sesi malam ni pun itu yang kita nak ajar. Macam mana you all can make money from your GAA. Okay. Okay. Sebelum tu, berapa ramai dalam sini dah pernah buat GAA? Berapa ramai yang dalam sini dah pernah buat GAA? Mai, tak pernah, belum. Saya belum buat. Yang belum buat ni, yang seronok ni. Lepas ni memang rasa nak buat sangat-sangat. Okey. Okay. Dan siapa yang dah pernah bukan terminate lah, bayar advance fee dia? Siapa yang dah pernah bayar advance fee? Oh, tahu beli dah belum? Yang belum bayar advance fee ni dan sesi kali belum laka. Okey, belum laka pun ada. Okey. Sesi kali ni sebenarnya lebih memberi keuntungan kepada dealer, kepada reseller. Okey? Kepada reseller. Sesiapa yang menjadi reseller dekat sini, memang apa yang Kak Amy nak share dengan you all ni, introducer dengan reseller lebih kurang ya sebenarnya. Cuma introducer you dapat 2%, reseller dapat extra sikit. Okay? Okay. Cuma di sini keuntungan dia untuk what you call this, untuk reseller sebab you dah ada simpanan dalam akaun GSA. Dan duit simpanan dalam GSA tu bukan duit datang daripada luar, duit datang daripada commission. Dan bila Kak Amy sebut daripada commission tu, maksudnya you dah terlepas daripada 7% spread. You dah untung kat situ, you tak kena bayar 7% spread tu macam tadi Kak Amy dah share tu kan, slide yang tentang GSA tu. So kalau tengok di sini, okay. This is a sample of my holding inventory. Sample holding inventory Kak Amy.
Kita klik dekat holding inventory, dia akan tunjuk senarai holding inventory. Sebenarnya KMI ada banyak sangat pajakan yang KMI buat. Kenapa? Sebab tiap kali KMI dapat commission, KMI akan convert menjadi GSA, akan convert menjadi gold. Sebab itu memang kita terpaksa buat, memang bukan nak tak nak, memang kena. Sebab kita terima commission kita dalam US dollar. Sebab semua transaction kita adalah in US dollar. So when we receive our commission pun in US dollar. When we receive our commission tu, kita kena convert menjadi gold dulu sebelum kita boleh withdraw ke dalam account bank. So KMI convert menjadi gold, tapi apa yang KMI buat, KMI tak withdraw ke account bank. Sayang kot bila withdraw tu, umpama kita dah jual dah gold kita, asyik duduk withdraw, kat mana gold kita kan ada? Tak ada apa, padahal kita duduk bercerita dengan orang simpan gold. So apa yang KMI buat, KMI pajak kepada company. Tiap kali nak pakai duit, pajak. So list KMI memang panjang. Okay, so ini adalah sebahagian daripada list tu. Okay, so ini adalah, kalau nampak di bawah tu, yang dalam kotak merah tu, gold advance termination, balance received for termination. Okay, dekat sini dia dah tunjuk dah yang KMI ada terminate ni. Kalau perasan dekat atas pun 20 hari bulan Mei tu, KMI ada satu lagi gold advance di situ. Ini. Okay, besarkan sikit. Okay, sebenarnya you all pun boleh besarkan. Sebenarnya dekat skrin masing-masing tu, pegang tekan letak kat skrin tu, besarkan macam you nak besar tengok gambar boyfriend girlfriend tu kan, nak besarkan sama je kat situ pun. Tekan je kat skrin masing-masing. Okay, janganlah nak manjanya. Okay, so yang ni adalah kita punya holding inventory kita, yang mana kita boleh nampak dalam kotak merah ni yang KMI dah terminate. Gold advance termination, balance received for termination. Bila kita terminate, ni sebenarnya bukan terminate, sebenarnya KMI bayar advance KMI. Bila KMI bayar advance KMI, ni gold advance pay advance, KMI bayar advance KMI dan KMI dapat emas balik. Dan tapi yang ni bukan nothing for you all to know. Yang you all nak tahu ni yang selepas ni pula. Yang selepas ni pula. Okay, so bila kita dah buat advance, okay, ini yang you all nak tahu ni. Okay. Advance yang KMI buat dekat sini adalah di sini 16 gram. Okay, 16 gram. Invest value KMI 923 US dollar. Maksudnya atas 923 ni. Okay, 100% holding inventory. Masa tu harga emas $56 masa KMI serahkan kepada syarikat. Dengan 16 gram nilai emas KMI serahkan kepada syarikat $923. Ini emas 100% yang kita kena serahkan syarikat sebab kita nak dapatkan 80%. 80% daripada tu kita boleh advance keluar $738. Kena serah kepada syarikat $900 sebab nak ambil keluar cash $700. Syarikat nak pegang $900 sebab sebagai cagaran. Okey. Dah faham dah kat sini ya? Okey. Sampai di sini pula 80% yang KMI ambil keluar tu, masa tu berat dia 13 gram. 13.033 gram. Okay, 700. Itu nilai emas yang KMI kena letak pada syarikat untuk keluarkan. Tapi, masa KMI terminate ni, KMI tunggu harga emas naik. Masa KMI serah pada syarikat, harga emas $56. Hari ni harga emas $60 lebih. So, KMI terminate hari ni, pada 19 Mei ni sebenarnya KMI terminate. KMI cuma kena bayar kepada company 12 gram. Nampak? Termination 19 Mei. Gold price masa tu 60.127 1 gram, $60. Untuk 80% yang KMI ambil tu, KMI cuma kena bayar 12 gram. Nampak? Masa KMI serah kepada company tu 13 gram, tapi hari ni KMI kena bayar dengan 12 gram ni sebab KMI tetap kena bayar $738 tu. Nilai dolar tu tetap sama, 738. Tapi sebab KMI ambil emas ni bayar daripada akaun GSA KMI. Ingat, daripada akaun GSA.
kalau kita ambil bayar daripada akaun what you call this, akaun bank kita, okay, daripada akaun bank kita 738 ni akan darab rate semasa kita tetap kena bayar $738 tu daripada akaun bank. Okay. Kalau kita pun boleh bayar menggunakan duit commission kita. Duit commission kita dalam bentuk US dollar, kita tetap boleh bayar $738. Yes, kita boleh bayar. Tapi hari ni, okay, hari ni kami tak nak bayar menggunakan tu semua. Sekejap ya, something wrong. Sekejap. Hari ni disebabkan oleh kenaikan harga emas, bila kita bayar nilai 738 tu tapi kita bayar dengan gold yang kurang. Nampak kita dah buat keuntungan dengan itu. Okay, so kat sini Kak Amy keuntungan lebih kurang 0.65 gram emas. 0.65 gram ni, tengok ya, 0.65 ni darab dengan $60.127 ni. Kak Amy dah untung $39 darab dengan 4.141. Kak Amy dah untung lebih kurang RM160. Disebabkan oleh perbezaan harga emas tu, Kak Amy terminate masa harga emas tengah naik, tapi Kak Amy terminate dan bayar menggunakan emas dalam akaun GSA Kak Amy. So dekat sini Kak Amy dah untung RM160. Siapa nak bagi? Dah lah kita buat pajakan. Pajakan tu masa kita meminjam je daripada company. Nak bayar pula dapat diskaun pula. This is the first one. The second one, yang ini. This is my second termination. Bukan termination, my second payment of advance. Jangan salah faham tau. Termination lain ya. Bayar advance lain. Termination kita lelongkan emas kita. Yang 80% tu kita dah serah balik kepada company. Kita tak nak bayar. Itu jangan ada siapa-siapa yang tersilap buat pula. Dia tekan butang termination, habis emas 80% tu company ambil. Company kira kita tak nak bayar pajakan kita nak serah emas kita. Jangan. So kita buat pay advance. Okay, di sini Kak Amy advance sebanyak 10 gram. Nilaian dia masa tu $605. Atas $605 ni, Kak Amy dapat ambil keluar cash $484. Okay? $484 pada masa tu nilai emas Kak Amy serah kepada syarikat 8.52 gram. 8.52 gram ya. Okay? Hari ini disebabkan oleh harga emas dunia naik, bila Kak Amy bayar advance Kak Amy menggunakan duit dalam akaun GSA, Kak Amy cuma kena bayar 8.08 gram. Di sekat sini Kak Amy dah untung 0.5 gram. Pun dah 100 lebih. Siapa nak bagi? Okay. So, ini yang Kak Amy nak sharing dengan you all. Sebab hari ni sebagai seorang dealer, you dapat duit, you letak dalam akaun GSA. Buat advance. Bila buat advance, harga emas dah naik, bayar balik advance itu. Bayar balik, nampak tak? Bila bayar guna duit dalam GSA, guna emas GSA. Jangan ambil bayar duit guna luar tu. Kalau guna duit luar tu, tak ada beza. Sama je sebenarnya. Tapi bayar menggunakan emas dalam akaun GSA kita. Bila kita bayar menggunakan emas dalam akaun GSA kita, kita dapat keuntungan disebabkan oleh perbezaan harga emas tu. Okay. Bila kita dah bayar, dah dapat balik emas tu dalam akaun kita, kita boleh buat lagi GAA. Buat lagi GA macam Kak Amy ni. Kak Amy ni dah bayar advance ni, dah dapat keuntungan.
Dapat keuntungan sebab harga emas naik dah dapat tadi dapat 0.65, yang ni pula dapat 0.5. Kat situ saja dah satu gram lebih dah. Dah dapat 1 gram lebih tu, Kak Amy bayar hutang tu, buat pula pajakan baru. Pajakan yang baru ni, dapat duit tu Kak Amy beli pula GLA. Beli GLA tu naik harga. Bila GLA naik harga, maksudnya harga emas dah naik, kita jual GLA tu, dapat duit daripada GLA tu, bayar balik pajakan kita. Sebab bila kita terminate GLA, kita terminate masukkan dalam GSA. Ambil duit GSA tu, bayar advance kita. Nampak tak? Kok mana kita duk pusing kat sana? This is how you play with the system. This is how you manipulate the system. Inilah cara kita nak manipulate. Manipulate secara positif, bukannya manipulate secara nak pasang, orang kata pasang sate nak letak berapa akaun, 5, 6 akaun, 7 akaun. Itu manipulate secara tak baik. Letak pasang kata nak dapat what you call this, nak dapat makan bonus, habis bonus lah orang kata, pacak sate. Itu jangan buat macam tu. Ini kita manipulate secara orang kata main dengan harga emas. Bila harga emas naik, apa yang kita boleh pajakkan, apa yang kita boleh settlekan pajakan kita settlekan dengan kenaikan harga emas tu daripada GSA kita. Mungkin Kak Amy boleh share, Kak Amy akan share sedikit macam mana yang net gain tu semua. Sedikit lagi ya, sebab kita nak habiskan sesi ni dan kita akan buka untuk sesi soal jawab. Okay, so kita pergi kepada holding inventory. Okay. Nampak? Holding inventory Kak Amy pun sebenarnya ada yang negatif sebab Kak Amy pernah buat pajakan pada harga emas yang tinggi. Okay. So, yang mana yang pajakan pada harga emas yang tinggi tu Kak Amy biarkan lagi. Tapi yang mana, tengok yang kat bawah ni. Yang ni yang dah Kak Amy dah terminate ni. So dekat sini dia ada tulis gold advance has been terminated. Record will be removed in 14 days. Dalam masa 14 hari akan datang, dia akan keluarkan rekod ni lah. Okay. So sebenarnya Kak Amy ada 3 yang Kak Amy dah apa tu kan nama? Dah bayar advance tu. Kak Amy start dengan bayar dengan yang ni dulu. Yang ni dulu. Sebab kenapa yang ni? Sebab yang ni adalah amount yang paling kecil. Sebab tu Kak Amy kata kita kena bermain dengan sistem tu. So Kak Amy bermain mula-mula dengan sistem tu sebab yang ni hanya 2 gram. Hanya 2 gram. So masa tu $148 saja. $148 lebih kurang RM600. So Kak Amy bermula dengan yang ni dulu. Kak Amy cuba beberapa cara. Kak Amy mula-mula Kak Amy pay advance ni. Yang cara pertama ni Kak Amy pay advance ni menggunakan menggunakan bonus Kak Amy, menggunakan commission Kak Amy, US dollar tu. Kak Amy mula-mula bayar yang tu. Dan yang kali kedua pula Kak Amy bayar advance tu pun menggunakan duit daripada akaun GSA Kak Amy. Sebab Kak Amy nak nampak apa beza dia kalau bayar menggunakan duit daripada advance kita, menggunakan bonus kita dan menggunakan GSA kita dan menggunakan FPX. Kak Amy cuba semua cara. Okay? Okay. So contoh kalau macam ni. Okay. Ini yang Kak Amy nak bagi tahu kat sini. Yang di sini dia dah tunjuk dah. Kalau tengok di kat sini. Fee kita ni. Dia dah tunjuk paid. Paid daripada mana dia paid?
duit daripada 20% yang company pegang sebagai cagaran tu. Daripada 20% tu, company ambil dan terus bayarkan fee kita. So, tak ada masalah untuk kita tak terbayar fee kita ni ya. Okay. Okay. Ini adalah nilaian 100% yang kita letak kepada syarikat. This is 100%. Okay. Yang ni pula, advance ni adalah 80% nilaian. Okay, 80%. Okay. Ini adalah invest value. Masa tu harga emas pada harga sekian, dapat harga ni. Okay. Hari ni disebabkan oleh kenaikan harga emas, akan dapat extra yang ni. Okay. So, seperti Kak Amy kata, walaupun dia tunjuk net cash out ni kita ada extra, tapi jika kita bayar menggunakan duit daripada FPX contoh, sebab kita nak terminate ni kita boleh bayar 3 cara. Oh, tak dibenarkan bayar pada waktu malam sorry, after working hours Saturday Sunday tak dibenarkan. So, sorry, patutnya boleh. Sekejap. Yes, pay advance. Boleh. Cuma selepas waktu bekerja, kita cuma dibenarkan untuk bayar menggunakan FPX ataupun bayar menggunakan apa tu nama, commission kita. Kita boleh bayar 2 cara tu sahaja. Okey. Kita cuma boleh bayar 2 cara tu dan kita tak boleh bayar menggunakan GSA kita. Okey. So, di sini kita Kak Amy kalau nak bayar hari ni 2016 dan itu yang jumlah yang Kak Amy kena bayar kalau menggunakan cash. Tapi jika Kak Amy bayar menggunakan akaun GSA Kak Amy memang bayar 2016 tetapi tidak seberat yang emas yang Kak Amy serahkan kepada syarikat. Jadi kurang daripada tu. Okay. Memang sesiapa yang cuba pada malam ni tak ada akaun GSA sebab untuk after 5 company akan tutup. Dia akan tutup untuk any GSA payment menggunakan FPX ni. Menggunakan GAA ni selepas pukul 5 dia akan tutup. Kita hanya boleh gunakan tu waktu bekerja saja. Dia sama seperti macam kita nak terminate account kita nak terminate GLA kita tak boleh buat after office hour. Okay. The same thing dengan kita nak bayar GAA pun tidak boleh after office hour. Sebab harga masa tu tengah tinggi, so buat masa ni tak ada termination ataupun sell after working hours. So, hopefully you understand apa yang Kak Amy cuba sampaikan. Untuk reseller, you have all the benefit. Tapi jangan pula you sebab ada orang tanya Kak Amy, saya nak dengar daripada kata Kak Amy tu, saya nak guna duit saya nak guna duit luar saya masuk GSA, pajak dan beli GLA. Dia bukan Kak Amy nak kata boleh, bukan nak kata tak boleh pun. Tapi pada Kak Amy, baiklah kalau you ada duit, contoh, it's better that you just immediately buy GLA sebab you dah elakkan daripada 7% spread tu. Tapi kalau itu adalah duit daripada payout commission you tu, payout due tu, kalau daripada payout commission sebab you dah tak kena 7%, make use of all the money, make use untuk GAA, dan sebelum you GLA kan dulu. Lepas GAA masukkan dalam GLA. GLA dah ada keuntungan, terminate, ambil duit tu keluar, bayar GAA. Bila you terminate, you dapat keuntungan 2 kali ganda tau. You dapat keuntungan masa you terminate GLA tu, you dapat keuntungan dah. Lepas tu duit daripada GLA tu you bayar pula GAA you. Keuntungan pula kat situ. 2 kali keuntungan dekat situ. Okay. So dah hampir pukul 11. So itu saja sesi daripada Kak Amy. Kak Amy minta maaf kalau ada apa terkurang terlebih tu. Dan kalau mana yang rasa kurang faham atas penerangan Kak Amy, InsyaAllah you all boleh PM Kak Amy at any time. Okay, janganlah bila PM Kak Amy tu, Kak Amy saya minta maaf ya nak kacau Kak Amy. No, don't ever do that. Because Kak Amy faham you all semua dalam proses belajar. Sama macam Kak Amy juga dulu. Kak Amy dalam proses belajar. Idea ni kadang-kadang datang tiba-tiba tau, at any time. Tengah duduk relax tiba-tiba, aku nak tanya Kak Amy yang ni lah. Tapi ni pukul berapa ni? Kalau Kak Amy marah aku, PM Kak Amy,
Jangan. Just hantar your question at any time. Pukul 2 pagi, 3 pagi. Betul masa tu idea letak. Hantar aja pada Kak Amy, tak apa. Kalau Kak Amy sedar lagi masa tu, Kak Amy jawab. Kalau tidak, Kak Amy akan jawab besok. Okay? So, don't worry. Just keep on communicating. Sebab bila you all communicate, bila you all bertanya, bila you all selalu buat soal jawab, Kak Amy tahu you all ni nak belajar, you all ni excited, you all ni sangat, orang kata, sangat mengejar ilmu-ilmu ni. That's what I want for my team. Okay? So, don't worry. Itu saja sesi daripada Kak Amy. Sekali lagi Kak Amy minta maaf pada semua dan kita Kak Amy serahkan balik kepada MC kita, Tuan Fauzan, yang kacak handsome lagi berkaya. Thank you semua. Okey, terima kasih Kak Amy atas penerangan.